Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa sabiyyuhu khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan akan jiwa kita dengan ma'rifah dan juga iman. Disebabkan dengan ma'rifah ini beserta dengan iman yang menyelamatkan kita daripada kesengsaraan di akhirat kelak. Dan lebih-lebih lagi dengan ma'rifah dan juga iman mengeluarkan kita daripada sifat kejahilan. Dan hendaklah kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, di dalamnya adanya ahkam. Hukum akal berkaitan dengan akal. Hanya saja pengkhususan kita berkaitan dengan aqaid, itulah berkaitan dengan akidah. Kerana kaitan akidah dikaitkan dengan ma'rifah dan juga iman. Sahnya ma'rifah, sahnya iman, maka selamatlah kita di akhirat kelak. Mana dalilnya kita memerlukan ma'rifah, seperti mana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan akan jin dan juga manusia melainkan illa liya'budun. Kalimahnya adalah illa liya'buduni. Tidak lain melainkan aku tetapkan buat mereka untuk mengabdikan diri, mengisahkan aku, mentauhidkan aku dan hanya menyembahku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, illa liya'budun itu maksudnya illa liyata'arifuni, tidak lain melainkan kenal aku. Jadi oleh kerana itu wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalil, melalui akal, melalui Quran, melalui sunnah, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah kita pelajari di sudut usul hal ihwal ma'rifah dan juga keimanan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kalimah fa'lam itu menunjukkan kepada pembelajaran berkaitan dengan la ilaha illallah. Pembelajaran berkaitan dengan la ilaha illallah dikaitkan pada ilmu iman, aqaid, akidah. Dan begitu juga hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab manusia disebabkan akal, tapi Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia sebab tidak mengikut seruan Rasul. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan azab, yakni siksaan, sehingga kami mengutusnya Rasul, utus Rasul. Oleh kerana itulah berkewajipan bagi kita untuk mengikut seruan Rasul. Walaupun memang ada akal, akalnya itu ada fitrah. Fitrah manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala pencipta, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazab kalau tak ikut Rasul, walaupun akal itu betul. Seperti mana contoh, dia bukan orang Islam, tapi dia juga mengakui alam ini ada penciptanya, ada Tuhannya, dia mengakui. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazabnya disebabkan apa? Kerana tak mengikut seruan Rasul. Lalu jelas ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab sesiapa pun melainkan setelah Allah utus Rasul. Itu yang disebut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi wasallam ke langit, maka di atas dunia tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tak ada nabi, tak ada rasul. Lalu lahir seorang anak membesar, tanpa ada nabi, tanpa ada rasul.
sehinggalah dia bersama Nabi dengan apa yang diajar, dididik oleh kedua ibu bapanya ataupun daripada apa yang diamalkan oleh keturunannya. Lalu dia tidak tahu tentang seruan Rasul. Lalu oleh kerana dia tidak mengetahui seruan Rasul, maka dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tak mengazabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya sebab tak ada Rasul nak bimbing dia, nak bagi tahu siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Dasarkan ini. Walaupun begitu, yang muktamad kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan manusia di akhirat. Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan memberikan azab siksaan sehinggalah kami mengutus dia Rasul. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang sehingga terlebih dahulu disampaikan perkabaran berkaitan syariat. Dalam syariat itu ada hukum hakam, perundangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui wasilahnya Rasul pada kurang seorang. Zaman dulu ada yang lebih pada seorang. Hanya saja umat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun setelah datang bukti pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang melainkan dengan sebab dosa orang itu sendiri. Maknanya kalau sekiranya orang lain buat dosa, dia tidak terkena azab, dia akan kena azab atas dosa itu sendiri. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Oleh kerana itulah yang perlu kita ketahui bahawasanya beriman dan juga berma'rifah, maksudnya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu daripada syariat tadi, maknanya ahkam, hukum hakam dalam syariat. Maka tidak menjadi wajib selagi tidak adanya syariat. Lalu kita hari ini wajib disebabkan syariat itu ada melalui baginda Rasulullah, bahkan Quran pun turun kepada baginda Rasulullah dan kita beriman. Apabila adanya baginda Nabi SAW yang membawa syariat yang terbukti kebenarannya, maka ketika itu terbuktilah kewajiban beriman dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui. Berdasarkan ayat tadi juga, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan memberikan azab siksaan sehinggalah kami mengutus Rasul. Yakni maksudnya adalah sekiranya kewajiban beriman adalah berdasarkan dalil akal semata-mata, nescaya azab siksaan tidak akan bergantung kepada pengutusan Rasul. Apa maksudnya di sini? Maka jelas daripada ayat itu seperti mana pada muqaddimah tadi saya telah sebut. Allah Subhanahu wa taala mengazab bukan disebabkan pada dalil akal. Dia mengazab disebabkan orang meninggalkan seruannya Rasul itu. Sebab seruan Rasul itu bawa syariat, dalil akal belum masuk syariat. Ini bermaksud beriman dan berakidah tidak akan terbukti wajib selagi mana tidak terbuktinya kebenaran Al-Quran yang mengandungi akan persyariatan tersebut. Al-Quran pula tidak akan terbukti kebenarannya selagi mana tidak terbukti kebenaran utusan dengan membawa risalah Al-Quran, itulah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, kita yakin, kita beriman dengannya. Yakin dia seorang Nabi, dia seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang 70 ni. Kita umat 70, umat yang terakhir itu hanya sahih riwayat Imam Al-Hakim. Dan tidak ada umat yang ke-71 dan telah berakhirnya 69 umat. Yang terakhir itu Bani Israel, yang terakhir sekali. Jadi maksudnya di sini dengan arti kata lain,
kebenaran pensyariatan agar mukallaf beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Manakala kebenaran Al-Quran pula bergantung kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia terkait. Mustahil Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran tanpa melalui baginda Rasul. Mustahil pula Rasulullah membaca sesuatu yang tidak dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia dikaitkan antara satu sama lain. Oleh kerana itulah perlu ikut Quran dan perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula hendaklah dibuktikan melalui salah satu daripada dua jalan ini. Yang pertama, kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan mukjizat. Pada awal dakwah Rasulullah pada penduduk Mekah dulu, kebenaran dia sebagai Nabi Rasul adalah mukjizat. Disebabkan apa? Sebab mereka belum memahami apa yang Nabi baca. Bagi mereka itu sihir. Itu seperti mana tidak ubah orang yang bersyair. Sihir pun ada, syair pun ada. Apabila saja orang masuk Islam, lalu orang musyrikin akan mengatakan, lihat orang itu, dia telah terkenanya sihirnya Muhammad. Daripada mantra-mantra jampi-jampi Muhammad, itu musyrikin kata. Lalu mereka tak boleh nak membuktikan kebenaran Rasulullah daripada Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuktikan baginda Rasul melalui mukjizat, antaranya ayat Quran balik. Antaranya adalah ayat Quran balik. Jadi yang perlu kita ketahui bahawa kebenaran kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia bergantung pada siapa? Kebenaran Al-Quran yang mensyariatkan, yang memerintahkan perkara tersebut. Seperti mana Allah turunkan ayat, qulu amanna billah, katakanlah kamu semua kami beriman kepada Allah. Allah yang perintah kita membaca demikian. Kemudian pula kebenaran Al-Quran itu yang mensyariatkan hal tersebut bergantung pada siapa? Bergantung pada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah. Maknanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung pada siapa? Bergantung pada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kebenaran itu juga ada pada sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sangat-sangat jelas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul utusan, dibuktikan dengan Quran yang dibawanya, risalah, dan dibuktikan dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Allah tidak mengingkarinya, maknanya mengisbat benar. Mana Al-Quran membenarkan Rasulullah, maka berkewajipan bagi kita membenarkan Rasulullah. Bila telah membenarkan Rasulullah, membenarkan apa yang dibaca kepada kita, kembali balik pada Quran, kembali balik pada sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah Al-Quran telah membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu benar, Nabi pun benar. Dia dah lengkap ke situ. Dia dah lengkap. Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia diutus sebagai nabi, seorang rasul, Allah perintah Nabi, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada isi kandungan Al-Quran. Nabi akan baca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan menjelaskan daripada apa yang dia baca. Nabi baca dan menjelaskan apa yang baca agar apa yang mereka dengar mereka memahaminya. Disebabkan satu masalah juga kalau sekiranya Rasulullah telah membacakan Quran tapi mereka tak memahami Quran. Oleh kerana itulah tentang apa yang perlu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada manusia, mengikut
Allah Subhanahu Wa Taala yang perintah. Ayat mana, surah mana yang perlu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Pada awal-awal dakwah dulu, Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah kepada mereka dengan dua. Yang pertama tentang kebesaran Allah, tanda-tandanya adanya alam ini adalah tanda wujudnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawasanya percaya wujud Allah belum beriman. Sehinggalah beriman dengan sifat-sifatnya, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Kalau percaya saja Tuhan wujud, tak beriman lagi, sehinggalah perlu juga beriman pada sifat-sifatnya. Seperti mana tidak beriman seseorang sehinggalah beriman pada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu yang perlu kita ketahui juga bahawasanya para ulama-ulama kita, khususnya ulama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, telah memilih jalan pembuktian kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bahkan mukjizat Rasulullah antara yang paling banyak daripada mukjizat para nabi rasul yang terdahulu. Disebabkan mukjizat Nabi lebih 1000 mukjizat. Lebih 1000 mukjizat. Bahkan ada seorang ulama yang menulis 1000 mukjizat Rasul, dan kitab itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ibu ada beli 2 kitab berkaitan 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya baca dalam itu semua membuktikan dia Nabi, dia Rasul. Sebab mukjizat ni luar biasa dah. Kalau manusia ni ada 20 bilion, nak cari satu mukjizat pada Nabi ada pada manusia 20 bilion pun macam tak ada. Itu mukjizat yang terdapat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Terlalu banyak tak terhitung kalau dikatakan lebih 1000 mukjizat. Ini pada tubuh baginda Rasulullah penuh mukjizat. Matanya, telinga dia dah mukjizat. Seperti mana kata Aisyah, antara mukjizat pada mata Rasulullah, waktu malam Nabi mampu melihat macam waktu siang. Kita nak menyuluh dulu. Ada ke manusia macam tu? Kucing ada lah. Tapi dalam kajian kata kucing walaupun waktu malam dia boleh nampak, tetapi dia tak nampak macam kita yang nampak. Melihat tu berbeza. Cara melihat itu berbeza. Disebabkan dia akan melihat sesuatu yang boleh dia terkam, dia makan. Seperti mana ular, walaupun ada 2 mata, tapi dikaji orang, rupanya dia tak melihat macam kita. Ada warna-warni ni semua. Dia melihat sesuatu yang ada haba. Haba di situ dalam sains kata seolah-olah pada tubuh orang yang gerak tu ataupun sesuatu yang gerak adanya merah kat situ. Maknanya berhaba. Oleh kerana itu kalau sikit objek tu sekadar macam meja, macam kayu yang tak bergerak, dia tak terganggu buat dia. Tapi bila satu objek yang gerak, dia pun mula bangun. Macam ular sedung sela. Tapi perlihatannya bukan seperti mana manusia. Bahkan haiwan-haiwan juga tidak melihat seperti mana manusia melihat. Dalam kajian wallahu ta'ala alam, maknanya dia tak melihat dengan warna-warni ni. Ini untuk manusia je. Jadi mukjizat Rasulullah, dia boleh melihat keadaan yang malam yang sangat gelap, dia boleh melihat macam keadaan cerah siang. Itu mukjizat. Telinga Rasulullah mukjizat dia, walaupun dia sedang baring, rumah siapa dia nak dengar baca Al-Quran, telinga dia boleh pergi ke rumah tu, dia boleh dengar. Itu mukjizat. Begitu. Kalau kita ada telinga begitu, problem tu. Jiran sebelah gaduh lagi bini, kita tak boleh nak tidur. Orang lain tak dengar, kita seorang je dengar. Jadi problem. Apatah lagi kalau kita boleh mendengar daripada jarak jauh sampai ke stesen angkasa lepas, rojo-rojo ke atas sana. Jadi mukjizat Rasulullah pada telinga, mukjizat pada lidah Rasulullah yang sangat fasil. Fasil Nabi tidak pernah terkaku,
Tidak pernah macam kita kata pelat dah, tak fasih. Ataupun Rasulullah berbicara dengan satu yang Nabi perlu fikir nak bicara apa. Tak, dia berjalan terus dia. Itulah fasihat. Fasihat. Sangat fasihnya lidah Rasulullah SAW sebab dia dapat yang mukjizat jawami'il kalim, dihimpunkan semua perkataan menjadi perkataan yang ringkas tapi padat. Kita mana nak boleh buat begitu, nak kena study dulu. Kita mesti ada apa nama, kalau dia orang utara, itu bukan fasih. Itu. Apa lagi kalau dia pelat, hang nak apa-apa tak faham lah. Lalu Rasulullah pada mukjizatnya tidak wujud itu. Tangan Rasulullah SAW keluarnya air sehingga dapat diminum lebih kurang 2,000 para sahabat hari itu. Itu mukjizat. Tapi ni cerita mukjizat, ni cerita mukjizat kecil sebenarnya. Mukjizat terbesar Rasulullah SAW apa? Dia boleh cerita apa yang akan berlaku. Itu mukjizat lagi besar. Lagi dibuktikan mukjizat atas Rasul yang itulah. Sebab ceritanya hakikat, benar, tak boleh nak dinafikan. Mustahil Rasulullah berbicara dengan agak-agak begitu, dia menyangka begitu, pada hakikatnya tak berlaku. Rasulullah berbicara atas takdir qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala itu tepat. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Dan yang perlu kita ketahui di sudut akidah Islam, mukjizat ini pula hanya boleh dibuktikan kebenarannya melalui hukum pada akal. Akal itu terima tak? Terima sebab yang berlaku itu, yang mukjizat yang berlaku itu atas Nabi Rasul yang kita wajib beriman. Dan kita kena terima dengan akal kita walaupun mencari adat. Bukan mudah nak terima dengan akal. Jangan jadi mencari falsafah pakai akal. Boleh ke orang boleh tengok waktu malam Juziang, macam mana dia tengok? Susah nak terima akal. Lalu ahli falsafah tolak. Sekarang belajar tafsir di sudut falsafah, tapi kita kena tolak. Walaupun ditulis oleh Imam Ibn Sina, Imam Al-Farabi, imam tu, tapi dia dah masuk bab tafsir. Bila dia tafsir Quran, dia ikut pada filosofi falsafah. Sehingga apabila dia tafsir Quran ikut pada falsafah, suka nak dibuktikan, mereka mesti ada bukti yang jelas padanya. Contohnya Isra wal Mi'raj. Bagi mereka Isra wal Mi'raj ini hanya perjalanan roh, seperti mana tidur saja, tak ada roh dan jasad. Ada sunnah wal jamaah berkata bahawasanya perjalanan Isra wal Mi'raj roh dan jasad. Jadi kita kena beriman betul dan benar Rasulullah dibawa oleh Allah Isra dan Mi'raj, roh dan jasad, sampailah ke ufuk yang tertinggi ataupun langit tertinggi, sampai ke Suratul Muntaha, sampai ke mustawa atas itu. Roh dan jasad. Lalu dalam tafsir falsafah ini mereka menolak itu, sehingga masuk dah akidahnya jadi Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah pun mereka berfatwa atas mazhab mereka. Nabi Isra wal Mi'raj itu roh saja macam mimpi, tak ada roh dan jasad. Mimpi je, tidur kan, mimpi roh pun naik pergi sana pergi ke sini, lepas tu sesat. Kenapa agaknya? Sebab mereka mengira perjalanan alam ini jaraknya, ini jarak. Nak pergi ke langit pertama ini jaraknya. Macam mana Nabi SAW boleh menembusnya, pergi sampai sana, balik sebelum subuh? Oh, tidak boleh diterima pada akal yang waras. Lalu mereka menolak. Tapi boleh diterima dengan roh. Jadi kita kena hati-hati. Sebab orang akhir zaman dia suka kembali balik dengan tafsir secara falsafah. Imam Az-Zahabi mengatakan tafsiran itu rosak, ditolak dari Islam, bertentangan dengan akidah. Walaupun dah bertaraf imam itu, Imam Ibn Sina, Imam Al-Farabi dah bertaraf imam, tapi dah masuk pada falsafah. Mana yang salah tetap salah. Itu. Yang ini kita perlu ketahui juga, sekiranya kita
cuba membuktikan kebenaran mukjizat melalui dalil naqli. Naqli ni maksudnya dalil Quran itu sendiri. Itu naqal, itu naqli. Dalil aqli, akal kita. Tak perlu Quran. Itu. Oleh kerana itu anak-anak kecil kalau ditanya siapa Tuhan kamu, Tuhan saya Allah. Dia tidak tahu dalil naqli, ayat Quran yang membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada fikir akal. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang bagi kamu makan? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Anak kecil menjawabnya Allah. Ada ayat Quran yang dia tidak ada. Jadi anak kecil itu dengan dalil akali dia dah wujud. Apatah lagi kita yang mukallaf di dewasa mesti guna pakai akal ini juga selain pada tambahan naqli Quran membuktikannya. Jadi oleh kerana itulah ulama memilih tidak ada jalan untuk mengenal Allah, beriman melainkan dengan mukjizat. Dan kembali kepada mukjizat yang masih kekal hari ini, Al-Quran. Itu kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak pernah berakhir, dia tak pernah padam. Kemukjizatan Taurat dan juga Injil yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa berakhir. Tidak ada kemukjizatan kedua kitab tersebut. Tapi kemukjizatan Quran sejak mula turun kepada Nabi sehinggalah pada hari ini kita masih membacanya, mempelajarinya. Itu kemukjizatan Quran yang terbesar sekali. Dan ulama ditanya mukjizat apa paling besar, yang mana paling lama ada, jawapannya Quran. Bismillah. Maksudnya maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi Quran itu seluruhnya dibaca kita. Pada zaman Rasulullah SAW, ada juga di antara sahabat yang tak dapat nak hafal Quran semua, tak dapat nak baca Quran semua dan tak tahu semua, tak dapat belajar semua sebab mereka wafat sebelum Quran selesai diturunkan. Bahkan yang perlu kita ketahui, setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada seorang sahabat wafat Quran seluruhnya, melainkan penulis wahyu. Antaranya Zaid bin Thabit. Yang lain Abu Bakar, Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akan tapi kebanyakan sebahagian besar para sahabat tak dapat semua lagi. 30 juzuk yang disusun oleh ulama itu, 30 juzuk itu tidak ada dalam hati mereka. Diriwayatkan suatu proses mengumpulkan Quran di lidah para sahabat. Zaid bin Thabit ada dua pembantu yang menghafal Quran juga, ahlul Quran. Yang paling ahlinya Zaid bin Thabit sebab dia penulis wahyu. Datang seseorang yang akan baca Quran daripada apa yang dia hafal untuk disahihkan oleh Zaid bin Thabit. Ayat yang kau baca dalam surah Taubah betul, ayat kau baca dalam surah Al-Anfal betul, sesat. Lalu Zaid bin Thabit akan mencatat semua sahabat yang hafal kena datang kat dia. Orang di kanan, di kiri akan membenarkan benar ini kalam Allah, ini yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Sahihkan. Bukan kerja Zaid bin Thabit seorang, dia perlu ada pembantu sebab kerja dia sangat berat. Datang Sayyidina Umar bagi tahu Abu Bakar, ya Abu Bakar, nampaknya kita kena kumpul Quran. Disebabkan banyak di antara sahabat Rasulullah yang hafal Quran ni, tapi walaupun tak hafal semua, kebanyakan yang hafal walaupun tak semua, syahid fi sabilillah. Aku khawatir wahai Abu Bakar, kalau sekiranya syahid lama-lama, siapa lagi nak baca Quran? Kita buatlah satu rekod, maknanya tulis sebagai rujukan untuk orang akan datang. Abu Bakar kata kerja ni berat sebab pada zaman Nabi pun tak berlaku. Nabi pun tak suruh pun buat macam tu. Wahai Abu Bakar, kata Umar, pujuk-pujuk, kita kena buat perkara ini walaupun tak berlaku pada zaman Nabi. Aku memandangnya satu kewajipan bagi kita untuk melakukannya. Wajib ni.
Tidak nanti umat akan datang ataupun warisan kita, cucu cicit kita tak tahu nak baca Quran. Akhirnya dibujuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar terima. Datanglah Abu Bakar dan Umar, pergilah Abu Bakar dan Umar ke Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bila dengar tengah terkejut, sebab nak kena kumpul Quran daripada awal sampai akhir. Macam kita sendirilah cuba kumpul surat-surat kita dulu-dulu tu, bil elektrik, bil air semua. Daripada mula kita pindah sini 40 tahun punya bil, mana nak dapat lah. Kerja susah gitu. Lalu Zaid bin Thabit pun kata, kerja susah. Macam inilah aku bagi tahu kamu, kalau kamu suruh aku pergi cangkul bukit tu, aku cangkul sampai datar. Dia mampu boleh buat macam tu. Ini maknanya satu kiasan Zaid bin Thabit. Dipujuk lagi. Siapa yang pujuk? Sayyidina Umar juga pandai dia pujuk. Pujuk. Abu Bakar pun bantulah pujuk. Dan sekali Zaid bin Thabit pun terima. Kumpul, tulis. Cuma nak diceritakan di sini, dalam riwayat itu sebut ada juga ayat Quran yang ada pada seorang sahabat, tak ada pada sahabat yang lain. Itu yang dia cerita bahawa sebenarnya para sahabat dia sekadar baca Quran, apa yang sampai pada mereka, apa yang tak sampai mereka tak menghafal. Mereka pun tak tahu ayat itu. Mereka pun tak tahu ayat itu. Seperti mana juga hadis Nabi, ada juga di antara mereka tak dapat hadis itu. Contohnya pada hari kewafatan Nabi, dah masuk 3 hari tak diuruskan jenazah Nabi. Nak urus macam mana? Dia Nabi Rasul. Walaupun dia dah wafat 3 hari, tidak ada perubahan pada jasad Nabi, macam dia tidur je. Keadaannya dilihat macam seperti mana orang tidur. Mana kita orang tidur nak kebumikan dia? Masih basah, masih berpeluh, masih macam panas pada Rasulullah, tapi dia dah wafat. Itu jasad seorang Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga katanya Fadil bin Abbas, Abdullah bin Abbas yang memandikan jenazah Nabi, mereka kata, urusan kami memandikan jenazah Nabi sangat senang sebab macam Nabi bergerak sendiri. Kami hanya tuang air macam Nabi sendiri, beralih sana, beralih sini. Nabi ni hidup lagi ke? Dia dah wafat. Itu dia cerita dalam sirah tentang bagaimana beberapa sahabat Nabi memandikan jenazah Nabi, seolah-olah macam Nabi bergerak sendiri, berpusing sana, pusing sini. Cuba kalau kita mandi jenazah, dia pusing sendiri, larilah. Kita lari keluar kat situ je, tak ada lari balik rumah. Terkejut juga. Apa lagi dia kata, mandi molek-molek Jadi nak cerita di sini bagaimana pada zaman Rasulullah Quran dihimpun, dikumpulkan begitu. Jadi cerita hadisnya adalah dah masuk 3 hari 3 malam. Sesama para sahabat ni dah berkumpul macam mana keadaan jenazah Nabi. Kita kena tanam juga sebab Nabi beritahu dia pun perlu ditanam juga. Cuma soalan nak tanam kat mana? Nak tanam kat mana? Tak ada seorang sahabat boleh jawab. Yang tahu nangis je. Sayyidina Umar buta dah. Sayyidina Umar macam tak percaya Rasulullah wafat. Sebab Sayyidina Umar kata Rasulullah belum wafat, dia pergi menemui Allah seperti mana Musa menemui Allah di Bukit Tur Sina. Dia tak boleh terima. Dia kata siapa kata Nabi wafat ni, pedang aku penggal kepala. Ui. Lalu dia datang sana, Abu Bakar, ya Umar, Rasulullah benar wafat. Innaka mayyitun. Sesungguhnya kau Muhammad kau wafat juga. Sayyidina Umar pun terima, tapi dia doa, ya Allah, hilangkan penglihatanku, aku tak mau tengok apa-apa. Buta dia 3 hari tu. Kalau nampak lagi, dia tebas pada orang kan. Duk diam-diam, nangis dia. Lalu
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan tidur tak tidur, sebab dia tak boleh nak tidur sebab urusan jenazah Rasulullah belum selesai. Cuma kepenatan sebab dia tak tidur beberapa hari. Kita sesiapa di antara kita meninggal, kita tidur, makan juga nasi ayam begitu. Lalu sahabat Rasulullah tak boleh nak tidur, tak boleh nak makan, tak lalu nak makan semua sebab urusan jenazah Rasulullah belum diuruskan. Abu Bakar antara tidur tak tidur, dia teringat hadis Rasulullah. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya seorang Nabi bila dia wafat ditanam tempat wafatnya. Terus Abu Bakar Siddiq lalu dia bagi tahu, sesungguhnya aku teringat satu hadis Rasul, tidak ada seorang Nabi itu wafat melainkan ditanam di tempat dia wafat, di negeri itu, di daerah itu, bahkan di mana dia wafat. Mana dia wafat? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ada cerita bagaimana Rasulullah wafat. Rasulullah nak siwak dulu. Rasulullah nak siwak, dia ambil air, dia letak kepada dia nak bagi sejuk kepala sebab tubuh Nabi panas. Duduk atas riba Aisyah, ni dada Aisyah. Itu cerita Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu Rasulullah nak siwak, kayu siwak tu keras, ambil gigit tak larat, Aisyah gigit dengan air liur. Masih basah air liur Aisyah, lalu diberi Nabi, Nabi isap air liur tu. Air liur isteri dia kan, isap, lepas tu dia pun disiwak. Lepas tu bagi Aisyah, bagi Aisyah masuk kat mulut dia, basah lagi, bagi kat Rasul-Rasul. Lepas tu last sekali kata Aisyah, Nabi pun tak boleh tak larat nak siwak dah. Nabi hanya bersyahadat la ilaha illallah beberapa kali. Ma rafiqul a'la, itu yang dibaca Rasul sebelum dia wafat. Lalu kata Aisyah, ketika itulah aku terhidu satu bau yang sangat harum keluar pada mulut dan keluar daripada mulut Rasulullah. Sangat-sangat harum keluar. Waktu itu Rasulullah wafat. Makna roh Rasulullah keluar. Sangat harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mukjizat. Ini mukjizat. Mukjizat ni kat mana? Dicerita oleh Aisyah, roh tadi yang keluar dengan satu haruman yang keluar itu adalah mukjizat. Maknanya nak bagi tahu itulah keadaan roh seorang Nabi, seorang Rasul yang sangat harum, semerbak harum baunya. Kata Aisyah lebih harum pada kasturi. Sebab bagi orang Arab antara haruman yang paling harum adalah kasturi. Ini lagi harum kata Aisyah. Jadi apabila terbukti kebenarannya mukjizat dasarkan dalil pada akal, maka terbuktilah kebenaran Nabi. Maka kita mudah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita, walaupun ayat ini ayat itu belum sampai kepada kita. Aminu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ayat itu belum sampai, tapi kita dah belajar daripada kecil beriman kepada Allah dan Rasul. Akal mak ayah kita ajar kita kena jadi orang beriman pada Allah. Bahkan kita belajar kecil-kecil antara rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kitab-kitab, malaikat. Banyak dalil belum sampai. Ini akal. Orang dengan akalnya sampai kepada kita tanpa dalil naqli, kita menerima dengan akal dia tanpa dalil naqli. Kita terima dan kita sampaikan kepada orang tanpa dalil naqli, tanpa Quran ayatnya. Terbuktilah kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi SAW bila dah ada terbukti syariat tadi. Waktu itulah kewajipan untuk mengenal Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula. Jadi maksud ayat itu apa? Seperti mana satu penduduk, Rasulullah telah diutus satu penduduk, satu daerah, satu kampung, Nabi telah diutus. Hanya mereka tak kenal Rasulullah. Nabi pun tak datang dakwah, para sahabat pun tak datang dakwah. Lalu dakwah Islam tak sampai kepada mereka. Cerita mukjizat Nabi pun tak sampai kepada mereka. Lalu akal mereka macam mana nak terima tentang keutusan Nabi Muhammad? Mereka pun tak ada kitab rujukan tentang Nabi terakhir. Macam ahli kitab ada dalam Taurat, ada dalam Injil.
As-Sabi'in ada di dalamnya kitab Zabur. Sabi'in orang yang berpegang dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Lalu ini ceritanya orang ni tak tahu tentang keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa, ada di kalangan orang Arab sendiri. Tak tahu. Tapi bila telah diutus Nabi melalui dakwah, maka wajib mereka terima. Mungkin pada awalnya mereka tolak sebab susah nak fikir. Bukan mudah nak terima akal. Sebab lebih-lebih lagi perkara tu ada kaitan mukjizat, yang perkara luar biasa. Itu yang mereka tak mau mukjizat Quran, mereka nak mukjizat akal tentang kebenaran Rasulullah. Nabi dah baca Quran, susah nak terima dengan apa yang dibaca Muhammad. Bahkan dari Quran Allah sebut itu ciptaan Muhammad saja Quran. Muhammad yang mereka je. Lalu mereka nak pakai akal. Lalu Rasulullah datang dakwah. Bagaimana lagi aku nak membuktikan aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah agar kamu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Ginilah ya Muhammad, dengan apa yang kau baca susah kami nak terima. Kau tunjuk sesuatu yang luar biasa kepada kami lah. Kami akan beriman padamu, percaya, mengikutmu setelah kami menerima akal. Quran dah tolak, jadi kena akal. Nakli, Quran tu nakli, ditolak. Sekarang ini nak mukjizat akli, akal. Rasulullah sendiri tanya mereka, apa yang perlu aku buat? Ya Muhammad, belah bulan. Lalu Rasulullah kata, boleh. Syaratnya lepas aku menunjukkan kepada kamu perlu beriman. Ya, kami janji ya Muhammad. Tapi Rasulullah kata, tunggulah bulan penuh nanti, bulan purnama. Sampai pada waktunya Rasulullah mengumpulkan, ya ma'syaral Quraisy, khususnya ketua-ketua besar ni, banyak orang Quraisy yang menentang Nabi. Itu pun keturunan Nabi dah. Kumpul orang malam-malam tu. Lalu Rasulullah SAW bagi isyarat dengan jari dia sehingga cahaya matahari pecah dua, menunjukkan di atas sana bulan memang dah terbelah. Sebab bila bulan terbelah, mana nak boleh tengok bulan terbelah, melainkan cahaya purnama tu pecah dua. Apa lagi yang kamu mahu? Ya Muhammad, cahaya itu turun ke bumi. Lalu cahaya itu pun turun. Lalu di atas sana tak ada bulan. Bulan itu cahaya dia turun di bawah sini. Dan tidak boleh hakikat bagaimana dia turun, tak tahu. Sebab orang musyrikin berjaya melihat dia. Bahkan ada orang yang mengembara. Bahkan ada cerita seorang macam sultan satu-satu negeri lah, dia beriman dengan cerita tu walaupun dia belum jumpa Rasulullah. Sebab dia baca kitab dia, salah satu ada di Nabi terakhir bulan terbelah. Dia beriman dulu sebelum dakwah Islam sampai ke seorang raja. Lalu Rasulullah SAW dah memperlihatkan mukjizat tu semua susah. Lepas tu bulan cahayanya bercantum jadi satu pada. Apa kata orang musyrikin? Muhammad memperlihatkan sihir kepada kita. Itu sihir. Allah tu pun kata Quran bahawa sini cerita tentang bulan terbelah itu. Lalu mereka mengatakan ini sihir. Sihir ni mana Muhammad ni dia berjaya memukau mata kita sehingga tengok bulan tu terbelah. Hakikatnya bulan di situ tak terbelah. Itu sihir lah. Jadi apa maksud? Inilah orang yang Allah akan azab mereka kalau mereka tak beriman setelah mereka mukjizat. Dia sudah akan. Itu pasal ayat Quran itu mukjizat. Dan selain daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mukjizat walaupun bukan ayat Quran. Oleh kerana itu seseorang akan diazab kalau tak percaya apa yang Nabi kata. Nabi SAW berbicara tentang tanda kiamat, apa yang berlaku, cerita-cerita yang akan datang. Lalu orang fikir akal, ya ke begitu? Sampai peringkat ada juga orang menolak mana dalam kubur ni ada siksa kubur, nikmat kubur, mati tetap matilah. Yang berbicara ni orang Islam. Dia tak percaya perkabaran Rasulullah ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada kehidupan dalam kubur.
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kata orang yang syahid itu dah mati, mereka hidup lagi. Cuma kamu tak tahu lah kehidupannya macam mana. Cuma Allah kata, jangan kata mati, mereka hidup. Beriman, orang yang syahid masih hidup. Sebab Allah kata begitu. Cuma kehidupan mereka bagaimana? Walakin la tashurun. Kamu tak tahu, cuma kamu beriman saja. Itu dah ayat Quran dah tu. Itu dalil naqli. Dia sudah akal, susah nak terima. Jadi kalau kamu tak terima dalil akal, jadi kamu kena terima dalil naqli. Dalil naqli lagi kukuh, lagi kuat daripada dalil akal. Lalu bila dah ada dalil naqli, akal tak perlu fikir kenapa? Sebab dah kukuh dah dalil Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengukuhkan lagi dengan sabdaannya, sesungguhnya orang yang syahid masih hidup. Dia makan macam orang hidup. Tapi kamu tak tahu macam mana dia makan, macam mana dia hidup. Jadi Rasulullah cerita atau mukjizat. Apa maksudnya? Nabi boleh cerita kembali sesuatu yang akal kata susah nak diterima, tapi Nabi cerita kita terima. Itu sebenarnya perkabaran mukjizat. Rasulullah bila membenarkan sesuatu, itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengaku manusia di akhirat diazab kerana ini lah. Dia dah diutus, dia dah bagi tahu, tapi menolaknya sebab mereka lebih berminat untuk fikir dulu. Fikir. Tuhan bagi kita akan untuk fikir. Tapi yang bagi tahu tu Nabi Muhammad. Allah sendiri membenarkan Nabi Muhammad. Kenapa kamu pula nak fikir dulu? Jadi terima saja. Cuma mungkin kamu tak terima sebab mungkin penjelasan tu tidak jelas. Itu tidak ada masalah. Kadang-kadang memang kita kena fikir dulu. Tak boleh nak terus terima. Mungkin apa yang dijelaskan tu pun tak betul. Dia menjelaskan kepada kita ni tak betul. Seperti mana dalam sudut hukum fiqah. Sekarang ni memang banyak ada ustaz cerita, dia ajar dalam hukum fiqah. Barang siapa yang ada solat yang wajib, yang pernah dia tinggal, dia perlu ganti, maka tak boleh solat sunat. Okey. Lalu saya bertanya balik, kalau macam tu ustaz, tak bolehlah solat tarawih, solat Idul Fitri, Idul Adha, solat duha, solat taubat, solat hajat. Jadi yang tak boleh jawab. Solat rawatib, dia tak boleh jawab. Sebab dia logik juga. Sebab dia kata kalau tak boleh selagi mana tak ganti solat, tak boleh solat sunat apa-apa pun. Itu yang kita tanya balik, maknanya solat Idul Fitri, Idul Adha tak boleh buat lah. Solat witir waktu malam, solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat duha, tak boleh buat lah. Tak boleh jawab. Apa yang muktamad di sudut hukum, walaupun kita ada solat dulu yang tak selesai lagi nak ganti, cuma jangan tinggal tu ganti. Cuma solat sunat terus jalan. Yang disebut oleh ulama kita adalah orang yang memperbanyakkan solat sunat tapi tak mau lagi menggantikan solat wajib. Itu je. Baik dia ganti solat wajib, banyak-banyak dulu ganti daripada dia banyak-banyak solat sunat. Itu maksud ulama. Dan ini targhib, didikan agar jangan bersungguh-sungguh nak buat solat sunat beratus rakaat, tapi solat fardu dia perlu ganti lagi yang dulu-dulu. Itu maksudnya. Tapi ulama kita berfatwa, walaupun tak habis semua lagi, jangan tinggal solat Idul Fitri, Idul Adha, solat rawatib, solat witir, solat apa-apa solat yang terkini. Kena jalan jugalah sekali. Yang ganti pun jalan, yang solat sunat pun jalan. Sebab kalau ikut pada kaedah gitu, maknanya Idul Fitri, Idul Adha duduk rumah je lah. Tengok TV, tengoklah lagu raya, dengarlah lagu raya. Tak pun makan dengan rendang. Logik. Haji hari itu kenapa tak nampak dia kat surau? Saya belajar ustaz tu, saya bukan boleh solat sunat apa pun. Sebab ada kan, saya perlu habis ganti solat. Hari itu Tok Imam tak mari. Sebab Tok Imam pun terikut dengan ustaz tu. Saya tak boleh jadi imam lah sebab saya tak habis ganti solat. Semalam punya solat subuh pun saya dah ganti lagi.
Jadi di sudut ini logik, itu logik saja. Jadi oleh kerana itu yang muktamadnya bila kita dah kenal Nabi Muhammad SAW, risalah yang disampaikan kepada kita, maka ketika itu beriman kepada Allah dengan ma'rifah dan beriman terhadap apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beriman dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sila. Ha? Oh. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu ayat amalan, bacaan amal pada, bukan pada ayat itu. Sebab ayat dia kena lengkap satu ayat baru nama ayat. Lalu wa may yattaqillah itu adalah pada amalan sejarah cerita ayat itu, tapi dia tak lengkap. Dia mesti lengkap baca semua. Cuma wa may yattaqillah tu ada cerita je. Lalu ulama kata boleh baca pada wa may yattaqillah. Cuma kamu baca adalah wasilah dengan wa may yattaqillah. Cuma bukan kamu berwasilah dengan ayat Quran yang sempurna. Bukan tilawatul Quran, hanya saja berwasilah. Seperti mana contoh, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu tak lengkap pun. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina, itu pun dekat ayat Quran. Lalu yang kita baca Rabbana atina, yakni dikaitkan daripada perintah ayat itu. Seperti mana ayat Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Lalu dari ayat itu kita sekadar amal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada ayat itu Allah kata kena istighfar tadi, kamu astaghfirullah, lepas tu walil mu'minina wal mu'minat. Yang lengkapnya la ilaha illallah, astaghfirullah, walil mu'minina wal mu'minat. Jadi ulama menyatakan itu adalah amalan sabit daripada cerita yang dikaitkan dalam ayat itu, bukan untuk baca ayat itu. Jadi itu yang dinamai dengan ayat 1000 dinar bagi alam Melayu, tapi alam orang Arab tak kenal dengan 1000 dinar. Dia kenal tu dalam alam Melayu saja. Alam Melayu memang dia banyak nama. Orang Arab pun tak tahu. Arifta bi ayatu fi alaf dinarin ma huwa ma'araftu. Kita tanya kamu kenal tak ayat 1000 dinar? Aku tak kenal. Maknanya orang Melayu lagi kenal pada apa yang orang kenal itu. Tok Guru pun tak kenal ayat 1000 dinar. Mereka Tok Guru di tanah Melayu je. Begitu. Sebab mereka tahu atau usul. Usul ni maknanya atas hadis tu. Nabi tak pernah sebut tu 1000 dinar. Jadi mana datang 1000 dinar? Sabit ceritanya. Lalu orang Melayu ambil dah cerita dia. Macam contoh Rasulullah kata surah yang dinamakan Al-Baqarah. Awal-awal dulu Nabi tak sebut surah Baqarah, surah Ali Imran. Nabi kata surah yang diceritakan tentang Al-Baqarah, surah yang diceritakan tentang keluarga Ali Imran. Nabi cerita begitu. Surah yang ada sejadah, Tanzilul Kitab. Nabi bagi tahu surah yang mana Tabarakalladzi biyadil mulk. Nabi tak kata surahnya Al-Mulk. Itu yang sebagai ulama kata makruh kalau kata surah Baqarah, surah Ali Imran. Tapi setengah ulama jumhur kata tidak makruh. Khilaf kat situ. Lalu kita sendiri sebut surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Sebagai ulama kata makruh. Kena sebut ini surah yang dinamakan surah yang ada ceritanya Nabi Musa di dalamnya. Surah Toha. Jadi dia tidak dikaitkan surah Toha. Itu ilmu ulama kita lah. Jadi tidak ada masalah untuk mengamalkannya. Cuma bukan sekadar mengamalkannya, kita kena tahulah kisah dia itu. Kisah itu memang adalah dalam tafsiran ulama-ulama kita. Jadi wallahu a'lam, walaupun kita tidak ditegar untuk kita mengamalkan ayat tu ayat ni. Seperti mana cerita Abdullah bin Mas'ud. Orang tu sakit, mungkin saya pernah cerita. Sakit dia sampai pingsan. Abdullah bin Mas'ud pun tengok sedih sangat. Dia sakit sampai pingsan ni, sakit sangat-sangat ni. Kita pun pernah sakit tapi tak ada sampai pingsan. Dipingsankan adalah, tapi ni sakit sampai pingsan. Tak dipingsankan, sakit sampai pingsan. Sakit sangat-sangat.
Abdullah bin Mas'ud orangnya kerdil dia, kecil dia, 1 meter dia tinggi dia. Khadam Rasul. Duduk ke orang tu, duduk Nabi dekat ujung sana. Orang tu terbaring dah. Dia pun baca, walau anna Qur'anan suyirat bihi minal jibal aw quti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta, sampai akhir ayat tu, dalam akhir pada bahagian surah Ar-Ra'd tu. Terjaga orang tu. Bila terjaga, dia bangun macam tak pernah sakit. Sakit dia lenyap, hilang. Waktu Rasulullah tengok pun, Rasulullah terkejut juga. Orang tu sakit sangat-sangat. Lepas baca walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal tu semua, ayat sampai satu ayat tu, terjaga orang. Dan dikisahkan orang tu sembuh sedia kala waktu tu, atas izin Allah ayat. Rasulullah panggil Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, apa yang kau baca? Sembuh kawan tu. Ya Rasul, aku baca daripada ayat ni, walau anna Qur'anan suyirat bihi minal jibal. Rasulullah kata, ya Abdullah, kalau kau baca dengan hati kamu, sungguh-sungguh kau baca depan gunung, gunung pun boleh lenyap. Lalu kamu baca ke orang yang ada sakit, sungguh-sungguh kau baca dengan izin Allah, lenyap sakit dia. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud, khadam Rasulullah, tahu ilmu zahir batin daripada Rasulullah, itu yang jadi dia buat. Itu salah satu contoh. Jadi dia amal satu ayat, dia tak amal baca satu surah Ar-Ra'd tu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.